Bila berkuasa, manifesto bukan kitab suci. PAS pun sama lah. PAS pun kali ni akan kalah teruk lah, insyaAllah di negeri Perak ni. Pasal kuat kencin. Sebab takkan ada orang muda yang akan sokong PAS. Nak sokong buat apa? Dia janji nak bagi pendidikan berjemaah. Hari ni orang janji tu dah jadi menteri penuh dah. Menteri alam sekitar. Pasal apa tak usulkan pendidikan berjemaah? Kenapa tak bawa dalam mesyuarat kabinet? Kenapa tak bawa dalam parlimen? Maknanya PAS kencin. Nak visi malam ni, petang-petang ni malas nak layan visi malam ni. Kalau kata hebat sangat hujah tu, malam ni saya buka visi main pakai masuk. Tapi jangan duk maki hamun. Kita berpolitik cara profesional dan matang. Kalau nak masuk maki hamun saya, tak payahlah, baik maki hamun dalam komen pun tak apa dah. Dosa duk cerita lah UMNO rasuah ke apa, orang tak pakai dah semua benda tu. Dari zaman dulu sampai hari ni orang duk kata UMNO tu rasuah. Tapi bila tukar bagi ke parti lain jadi kerajaan, PAN Borneo tak siap, ISRL terhenti, SSR terhenti, MRT terhenti, LRT terhenti, projek kapal Corvette Frigate LCS pun terhenti. Bila semua projek-projek terhenti, projek-projek tak siap, semua letak atas kesalahan UMNO. Pi mabuk lah. Cerita LCS ni, saya ni orang lumut, veteran tentera laut di Raja Malaysia. Kalau kamu nak tipu orang yang tak ada pengalaman dalam tentera laut, bolehlah. Tapi kami yang ada pengalaman dalam tentera laut ni, kami tahu dah kapal tu wujud. Jadi kamu jangan tipulah kata kapal tu kapal palsu. Kalau kamu tak percaya, kamu naik bot di Lumut tu pergi Pangku. Kamu lalu kot Bosted ayat tu. Kamu tengok bersusun-susun kapal LCS yang sedang dalam pembinaan. Projek tu menghadapi kelewatan kerana Mak Sabu tu tak cerdik. Mak Sabu tak ada knowledge tentang pertahanan. Orang yang tak cerdik macam tu diangkat jadi Menteri Pertahanan, jahanamlah pertahanan negara. Kita tahulah benda ni. Yang kedua, kalau zaman Tun Mahathir Perdana Menteri, memang projek-projek pertahanan ni akan gagal. Dulu masa dia PM keempat, dia buat projek New Generation Petro-Diesel NGPV 27 biji. Maksud PSC yang buat. Tapi yang siap cuma 6 biji. Lagi 21 biji tak tahu pergi mana tuan-tuan. Tanya sama Tun Mahathir. Tun Mahathir bila jadi PM yang ketujuh sama juga, projek Corvette Frigate Govin LCS pun dihentikan. Soal reka bentuk tuan-tuan, model Govin tu reka bentuk yang terkini, Sigma tu reka bentuk lama. Yang kedua, teknologi Perancis lebih maju daripada teknologi Belanda. Kapal tu ada 4 sistem pertahanan. Dia ada pertahanan udara, pertahanan paras mukaan, pertahanan bawah air dan juga electronic warfare, peperangan elektronik. Dia bawa berpuluh-puluh peluru pandu. Dia bawa exocet untuk serang permukaan, anti-ship. Dia bawa torpedo untuk anti submarine. Dia bawa Mika untuk pertahanan jarak pendek, pertahanan udara jarak pendek. Depan dia pakai Bufo, belakang double barrel 30 mm. Dan dia ada sistem electronic warfare ECM yang tercanggih. Itu cerita dia. Dan dia punya kategori kapal tu frigate 2500 Govin. Itu cerita dia. Dan lebih teknologi Govin kita lebih hebat daripada Govin LCS milik Mesir. Sebab Mesir punya status dia Corvette, kita punya frigate. Tentera Perancis sekarang semua dah pakai Govin. Sigma ni model lama, bentuk lama. Kita nak pakai yang terlatest. Tuan tahu tak kereta Proton? Proton Tiara dengan Proton X50 beza tak? Beza banyak. Proton memang Proton tapi beza banyak. X50 lebih canggih dan terkini. Sama juga Sigma dengan Govin. Cuba pergi Wikipedia cek, Govin, LCS Govin, Littoral Combatant Ship Govin.
dan dia akan bawa helikopter, dia juga bawa komando atas kapal itu dan boleh menjalankan berbagai-bagai misi. Misi perang boleh, misi mantauan boleh, misi menyelamat boleh. Itu kelebihan Govin. Jadi kalau tak tahu pasal kapal, puak-puak Rafizi punya macai ni, kemah besar Halimunan ni, kalau tak tahu pasal kapal, jangan cerita pasal kapal. Nanti bila saya kata hampa apalah tahu, hampa marah kat saya. Cerita dia. Soal perasmian dan penamaan itu standard tradisi Royal Malaysia Navy. Dan juga standard tradisi tentera laut asing. Itu cerita dia. Kapal akan dirasmikan dan diberi nama ketika masih dalam pembinaan, tapi prosesnya 60% ke atas. Mana body dah siap, cuma sistem tak masuk lagi. Mana ada 2 kali perasmian dia. Kali pertama perasmian meletakkan lunas untuk kapal. Kedua perasmian untuk penamaan kapal. Betul tak? Meletak lunas kebiasaannya lelaki yang letakkan lunas. Untuk penamaan, wanita akan merasmikan dia. Sebab kapal ni jantinanya si perempuan. Sebab tu di atas kapal ni dia ada buritan di belakang tu, dekat helideck tu. Dia sebut buritan. Buritan kapal. Ini bukan lucu. Kita orang Navy dulu kita tahu. Kita diajak bagaimana nak menjaga kapal. Kena jaga kapal ni ibarat kapal tu seorang wanita. Cerewet dia macam wanita. Betul. Manjanya macam wanita. Garangnya macam wanita, tuan-tuan. Jangan main-main. Kapal dia diam ni dia manja. Tapi garangnya macam wanita, lasaknya macam wanita, beraninya macam wanita. Kalau wanita dah marah, dia tak peduli apa, tuan-tuan. Mainlah gajah, mainlah harimau, mainlah singa, dia langgar aja. Itu cerita dia. Kita budak Navy, bos. Saya budak Navy, bos. Memang dah bersara dah. Tapi saya budak Navy. Benda ni kita sedih, tuan-tuan. Bila ada pihak duk kencin, dia kata Sultan Perak kena kencin, rasmikan kapal palsu. Yang duk tenah tu pikir samalah di alam kubur nanti. Baiklah pergi minta maaf kat Facebook ni. Dia dah. Kau tak percaya, pergi naik boat, pergi ke Pangkor, ikut JT Lumut. Jangan ikut JT Marina Island. Kalau ikut JT Marina Island, memang tak nampak kapal tu. Pasal dia lintas daripada Teluk Meruh. Naik boat daripada JT Lumut ke Pangkor, kamu akan nampak pangkalan tentera laut di Raja Malaysia. Kamu akan nampak kapal-kapal perang di JT. Lepas tu bila kamu nak corner ke kiri tu, nak pergi ke Pangkor tu, kamu akan nampak dokyard, Bostad punya dokyard. Di situ kamu tengok berbiji-biji kapal frigate LCS sedang dalam pembinaan. Cuma projek terhenti kerana walaun pihis tu lah.